angka yang ada pada nilai-nilai tersebut. Kau faham tak ni? Okey. Okey, contohnya nilai X dengan nilai Y. Kita lihat kepada nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah pada X dengan pada Y. Nilai X akan tentukan paksi Y. Nilai Y akan tentukan paksi X. Okey. Nilai Y akan tentukan paksi X. Nilai X akan tentukan paksi Y. Okey. Okey. Sekarang tumpukan perhatian di hadapan ini. Semua tumpukan perhatian di hadapan ini, kerana mungkin saya tidak akan berulang lagi perkara ini, atau kita akan boleh dapatkan dia perbincangan. Kalau melalui rakaman selepas ini, mungkin kita tidak dapat soal jawab secara direct. Tapi kalau dalam presentation yang sekarang ini, sekiranya ada yang tidak faham, kita boleh dapatkan feedback terus. Okey. Sekali lagi saya minta perhatian kepada semua pendengar yang ada dalam dewan ini. Okey. Okey. Nilai X dan nilai Y. Nilai X dalam jadual akan menentukan paksi Y. Okey, dia paling penting Dan nilai Y dalam jadual akan menentukan paksi X. Okey. Bagaimana dia berfungsi? Okey. Kita lihat. Kalau nilai X terendahnya ialah, kalau nilai X mempunyai nilai yang positifnya besar, contohnya lah negatif 5 atau negatif 5 dan juga 10. Nilai X yang terendah dalam susunan, yang paling kecil, negatif 5, yang besar 10. Sorry, yang besar. Ini yang besar. Bermaksud dekat sini, kawasan mana yang banyak? Okay, very good. Di sini nak lihat kawasan positif ke atau kawasan negatif? Okay. Kalau saya nak bandingkan dua angka ini, negatif 5 dengan 10, nilai kawasan yang luas ni kawasan siapa? Kawasan positif ke kawasan negatif? Kawasan positif yang luas. Kawasan negatif? Kecil. Kalau kawasan positif luas, paksi Y mesti banyak ke bawah. Paksi Y. Sorry. Paksi X. Ini nilai X tentukan paksi Y kan? So, paksi Y banyak ke sebelah kanan. Banyak ke kanan. Dalam peta graf kita, banyak ke kanan. So, sorry. Sekali lagi ada gangguan banyak. Okey. Saya dah ulang balik. Okey, yang lain tolong tumpukan perhatian. Sekali lagi tolong tumpukan perhatian. Tolong duduk tempat masing-masing. Tolong jangan bercakap. Halo. Boleh faham tak ni?
Semua tolong duduk tempat masing-masing. Tolong duduk tempat masing-masing. Tolong jangan bercakap. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Okay. Now kita sambung rakaman ini. Okay. Perhatian pada seluruh pelundun yang berada di dunia, seluruh dunia. Okay. Untuk membina graf, kita rujuk kepada jadual. Kalau dalam jadual itu nilai negatifnya kecil, contohnya negatif 2 lah, katakanlah kecil, negatif 2, sorry, negatif 10. Okey, tak nampak beza. Kita ambil space ni yang kecil lah senang. Negatif 2, space ni kecil. Tapi positifnya besar. Maka paksi Y akan banyak ke sebelah kanan. Maksudnya kertas graf awak, ni kertas graf awak. Oh, ni kertas graf okey, sorry. Nampak sini kertas graf ni? Kalau kertas graf ini, penuh dengan nombor, okey. Kalau kan ni buku awak, maka paksi graf awak mesti banyak ke sebelah sini. Ke sebelah kanan. Ataupun sorry. Sekejap ni kalau kawasan X ialah positif 10, bermaksud kawasan positif banyak. Positif banyak. Bila positif banyak, paksi awak akan menghesut ke sebelah kiri lebih. Di buku awak kan? Di buku awak. Jadi graf awak akan menghesut ke sana paksi Y. Paksi Y. Sorry, ini apa yang dulu. Kalaulah nilai X pula ialah negatif 10 dan kawasan positif 2, bermaksud kawasan yang lebih banyak ialah kawasan negatif. Bila kawasan negatif banyak, ni buku kertas graf awak, maka paksi awak akan banyak ke sebelah kanan. Banyak ke sebelah kanan. Kalau nilai X awak sama-sama banyak, negatif 10, sama-sama banyak, graf awak duduk dekat tengah-tengah. Paksi Y. Ini yang saya nak ceritakan kepada seluruh penonton yang berada di seluruh dunia. Ini yang saya nak ceritakan. Nilai X dalam graf akan menentukan paksi. Mana awak nak pacak paksi itu? Awak nak lebihkan ke kiri ke kanan, ke kiri kanan. Kalaulah kawasan negatifnya sangat sempit, sangat kecil dan kawasan positif sangat besar, maka graf awak, paksi Y awak ni akan mengesut ke sebelah kiri. Paksi Y akan banyak. Maksudnya space untuk positive area more than. Kalaulah kawasan negatif pula banyak dan kawasan positif kecil, bermaksud space untuk negative area banyak ni, negative area, more negative area, more. So graf awak akan tolak ke kanan. Tetapi kalau the same value, positif negatif sama banyak, paksi graf awak duduk dekat tengah-tengah buku graf awak. Saya nak beritahu lah tu. Boleh? Kalau positif banyak, paksi ke kiri. Kalau negatif banyak, paksi ke kanan. Kalau positif negatif sama banyak, paksi awak tengah-tengah buku. Okey, mari kita lihat contoh pada soalan nombor 1 bawah tu. Apakah nilai X yang paling kecil? Nilai X yang paling kecil sekali. Ambil yang tepi sekali, sebelah kiri sekali. Negatif. Negatif 3. Dan yang positif berapa? 3. Maka di mana paksi Y awak nak lukis pada graf tersebut? Ya, sekarang ambil pensil. Ambil pemaris, lukiskan paksi Y awak tengah-tengah buku graf. Sekiranya ada pertanyaan, tolong tanyakan soalan ini. Kebanyakan pelajar dia bina graf ini, dia rujuk di jawapan belakang. Tapi bila tanya macam mana bina paksi Y,
Macam mana paksi X? Dia kata suka-suka saja. Okey? Jadi sebenarnya banyak. Saya temui ramai pelajar yang dia kata, cikgu, pelajar macam mana awak bina gerak? Cikgu, saya suka saja terus. Tapi kita ada sedikit panduan kat sini. Saya ingin persembahkan panduan ini bagaimana membina paksi Y dahulu bergantung kepada nilai X. Okey. Graf yang pertama dah bina paksi Y. Dah bina. Okey, sekarang lihat jadual yang kedua. Jadual yang kedua. Hari ini, langkah pertama, kita buat jadual, 4 jadual. Saya rasa mungkin ada 80% dah faham tentang bina jadual lah kan? Bila mereka dah faham, hari ini saya nak ajar bina paksi Y sahaja dulu. Okay. Sekarang, lihat jadual yang kedua. Berapakah nilai? Sama juga. Maka paksi Y awak tengah-tengah. Ambil pembaris, ambil pensil, belah kertas gerak awak itu di tengah-tengah. Agak-agaklah tengah-tengah. Okay. Okey, ilmu yang ada ini kita kongsikan ke seluruh dunia. Okey. Mari lihat jadual yang ketiga. Jadual ketiga. Apakah nilai bagi X? Negatif 2. Dan apakah 3? Lebih kurang. Negatif 3 dengan 2, jarak kiri dengan kanan lebih kurang. Maka banner di tengah-tengah juga. Kalau lebih kurang tak apa, tengah-tengah. Paksi Y saja Paksi Y yang tegak tau. Paksi Y yang tegak. Okey, lihat ada berapa kotak? Agak-agak pun tekan tengah berapa? Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh ambil 3, 4. 3, 4 atau 4, 3. Dah okey lah tu. 3, 4 atau 4, 3 dah okey. Lihat jadual yang keempat. Jadual yang keempat, berapakah nilai X? Negatif 15 dan 15. Oh, sama. Banner tengah-tengah juga. Banner paksi Y di tengah-tengah juga. Okey. Banner paksi Y di tengah-tengah juga. Okey. Alat tulis kena cukup pembaris, pensil kena cukup. Okey. Okey. Okey, sekarang saya sampai sidang itu dulu, di mana kaedah menentukan paksi X, menentukan paksi Y dengan X menentukan paksi Y di banner, dan Y, nilai Y akan menentukan paksi X di banner. So, kita berhenti untuk sidang video yang pertama ini, iaitu nilai X menentukan paksi Y. Dengan kesimpulan, kalau X negatif dan X positif sama banyak, di mana paksi Y tengah-tengah. Kalau nilai negatif banyak, nilai positif sikit, di mana paksi Y ke kanan. Kalau nilai positifnya banyak, nilai negatif X-nya kecil, di mana paksi Y ke kiri. Itu saja. Sekian, terima kasih.